الذي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يذنب إلا أنت. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa la manja min Allah illa ilaihi amma ba'du. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para penuntut Akademi atau Furqan, para pejuang-pejuang kebenaran, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersama lagi kita pada pagi ini dalam siri Fitness Qalbu, insya-Allah. Dalam siri Fitness Qalbu pada pagi ini, insya-Allah. Alhamdulillah, bantu sebarkan dulu sahabat-sahabat kita mungkin tadi tak maklum nak live ke berapa. Tak apalah, standby saja. Orang beriman ni dia kena sentiasa bersedia. Orang beriman dia kena sentiasa bersedia. Bersedia dengan apa saja kemungkinan yang bakal tiba. Sama juga dengan menuntut ilmu. Seorang murid, seorang penuntut ilmu, talib'an, dia akan sentiasa bersedia untuk menuntut ilmu. Bersedia itu menunjukkan jiwanya itu benar-benar dibangunkan dengan persiapan yang mantap. Sebab orang yang hati yang tidak kuat, dia tidak akan boleh bersedia. Orang yang benar-benar bina hatinya dengan kebenaran, dia boleh bersedia dengan apa kemungkinan. Sebab itu pepatah mengatakan sediakan payung sebelum hujan. Bagi apa lagi? Jangan tergantuk baru nak mengadah. Sebenarnya kita melakukan persiapan dan persediaan sebenarnya. Persiapan-persiapan itu yang kita kena perhatikan supaya kita mampu bersedia dengan apa saja kemungkinan. Orang beriman itu sentiasa bersedia. Baik, alhamdulillah. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Tertunggu-tunggu daripada tadi, begitulah keadaan kita nak mati. Tertunggu-tunggu bila nak mati. Tu dia sebenarnya. Allahu Akbar. Kalau waktu solat kita tahu dah waktu solat apa-apa. Kita niatkan menunggu waktu solat. Jadi kita bersiap sedia sebab musuh tidak pernah berhenti, tuan-tuan. Cuma waktu Ramadan ni syaitan berhenti, off duty. Sebab Allah bukakan pintu syurga, tutup rapat pintu neraka. Jadi syaitan dibelenggu. Dibelenggu. Cuma kita nak ambil persiapan ni sementara syaitan dibelenggu ni, apa yang kita buat? Adakah kita dah membuat persiapan yang rapi? Baik, insya-Allah. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, persiapan itu kita nak kupas sikitlah pagi-pagi gini dalam masa yang ada ni, insya-Allah. Ia ini membakar nafsu, tuan-tuan. Nafsu ni nak membentuk dia adalah dengan bakaran, membakar. Sebab itu Allah SWT menyediakan api neraka. Api neraka ni untuk membakar diri yang gagal membakar nafsu sewaktu di dunia ini. Bakar diri sekali.
Dengan diri kita dibakar sekali. Allah Akbar. Tak terbayang tuan-tuan. Kita nak bakar diri kita. Sebab tu dalam bab api ni tak boleh buat main. Kita tak boleh bunuh. Dalam hukum fikir ni kita tak boleh membunuh menggunakan api. Contoh nak bunuh semut guna api. Bakar. Kita nak apa? Api ni maksudnya bakar hidup-hidup. Tak boleh. Kalau masak tu lain lah. Itu masak benda yang dah mati. Ini hidup-hidup. Tak boleh. Yang akan dibakar hidup-hidup. Allahu Akbar. Itulah. Diri kita akan dibakar tuan-tuan. Hidup-hidup dibakar nanti. Jadi sebelum kita Allahu Akbar. Jangan sampai kita dengan diri kita dibakar. Jadi tugas kita persiapan yang kita mesti fahamkan dalam diri kita itu adalah membakar nafsu tuan-tuan. Yang menjadi penyebab jiwa lesu. Kita ni hari ini, bila kita jiwa lesu, maka nafsunya melulu. Jiwa lesu, nafsu melulu. Jadi, cara nak kuatkan jiwa, itu kena bakar nafsu. Bukannya kuat beramal. Orang kuat beramal, nafsu kuat juga. Ingatnya kuat nafsu ni bukan saja kahwin je. Ini saya selalu tekankan ni. Asal kuat nafsu je, selalu kita nampak dekat kahwin. Kan? Kalau lelaki kahwin lagi je, oh ni kuat nafsu ni. Mana boleh? Kuat nafsu maksudnya, dia hidup dikuasai oleh nafsu. Nak tengok kuat nafsu tak kuat nafsu, tengok hidup dia macam mana. Kalau hidup dia ini penuh dengan kecelaruan, kekeliruan, orang yang tambah barang banyak-banyak pun kuat nafsu juga. Duk buat koleksi barang, buat tambah-tambah barang, suka tengok banyak benda kat rumah, koleksi pinggan mangkuk, koleksi baju, koleksi harta, koleksi jam, buat koleksi. Itu kuat nafsu dah tu. Dia buat koleksi bukan sebab dia nak pakai. Dia nak buat koleksi. Dia ni tak boleh nak sikit, dia nak banyak. Mungkinlah orang boleh kaitkan dengan isteri yang ramai ni, orang kata kuat nafsu, dia tak boleh isteri satu, nak isteri banyak. Biasa orang yang kuat nafsu ni hidup dia tak menentu. Sebab tu dia cacah merbah. Isteri-isteri dia mencacah merbah. Isteri pertama tak okey, isteri kedua okey, isteri kedua tak okey, isteri pertama tak okey. Lepas kalau nak okey pun kena pujuk rayu, kena buat, kena ceritakanlah, kena orang kata apa, kena sentiasa bercerita tentang hal-hal yang boleh melupakan kesakitan itu. Kena cari orang melupakan. Dia bukannya nak menyedarkan, dia nak melupakan. Lupa lepas tu ingat balik, lupa ingat balik. Sebab tu setengah orang dia tak boleh nak lupakan sebab dia tak sedar-sedar. Orang kalau misal kata dia nak menyedarkan diri, insya-Allah dia akan melupakan segala perkara-perkara yang buruk tadi. Tapi kalau dia niat nak melupakan saja, contoh suami kahwin dia nak lupakan, dia tengok suami dia itu gini, tak jadi juga. Dia tak jadi. Orang perempuan yang tak bagi kahwin lagi suami dia, boleh jadi dia kuat nafsu juga. Sebab nafsu menguasai diri dia. Dia ni cemburu kuat, marah-marah. Dia apa panggil? Dia sentiasa melihat kepada kekurangan. Sebab nafsu ni dia, pertimbangan dia adalah nak banyak. Banyak atau sikit, itu nafsu. Banyak atau sikit. Sebab tu ada orang, dia beramal pun ikut nafsu. Sebab apa? Dia nak banyak beramal. Dia tak pergi kepada keutamaan amal. Sehingga kan macam orang perempuan, dia beramal nak banyak sehingga dia meninggalkan keutamaan dengan suami dia. Contoh dia nak beramal, nak sedekah banyak. Bila nak sedekah banyak, infak dengan duit, dia kena kerja. Dia kena kerja, dia kena ada duit, dia kena berniaga. Jadi masa dia banyak habis dekat dia berniaga sebab dia nak cari duit. Supaya dia boleh infak banyak-banyak. Sedangkan itu pun ikut nafsu. Ada orang dia nak solat banyak-banyak. Sehingga dia melupakan khidmat dengan suami dia. Menyebabkan khidmat dia itu terpinggir, terbiar macam tu saja. Jadi dia solat banyak-banyak tu pun solat sunat lah. Buatlah solat itu solat mutlak. Tapi yang wajib tidak dijaga. Itu ikut nafsu. Kan? Dia milih-milih nak mengaji. Dia ikut siapa yang dia nak suka. Dia yang suka dia dengar. Dia tak suka, dia bosan. Dia tak mau ikut. Jadi itu pun belajar ikut nafsu. Jadi banyak nafsu ni sebenarnya dia boleh menyelinap masuk dalam diri kita. Ingat antara ciri orang yang kuat nafsu, jiwa dia lesu. Apa ciri jiwa dia lesu? Jiwa dia ini cepat. Dia panggil apa? Terkesan dengan keadaan. Jiwa dia itu tidak merasa kelazatan di dalam ketaatan. Dia tak terlazat. Dia panggil apa? Terhalang ketaatan dia. Ketaatan ni adalah dengan hati, bukan dengan buat. Taat bukan dengan buat semata-mata. Taat ni adalah tunduk.
Tunduk lalu dia buat. Taat, kalau kita simpulkan taat itu buat. Taat itu buat. Tapi sebelum nak buat, dia kena tunduk. Sebab taat bermaksud tunduk. Dalil fasjudu. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Fasajadu. Jadi jiwa yang kuat adalah jiwa yang tunduk. Jiwa yang tunduk kepada segala ketentuan. Dia tunduk kepada segala arahan. Dia tunduk kepada segala yang telah ditentukan pada diri dia. Itu dia. Sebab itu jiwa ini perbahasannya adalah perbahasan iman. Bila sebut perbahasan iman, perbahasannya itu adalah ujian. Ujian, qada dan qadar. Sebab itu belajar pada ikut nafsu. Ya, ikut nafsu. Nafsu ni apa? Itu cakap, bila kita tak faham nafsu, kita ingat nafsu tu hanya kahwin banyak. Kita ingat nafsu tu hanya buat benda yang jahat. Perbuatan. Nafsu ni apabila perkara yang dibuat dengan keinginan sesuatu yang tidak berlandaskan kepada agama. Nafsu lah, kebenaran. Contoh, belajar ikut nafsu. Sebab dia belajar ikut apa? Ikut suka. Yang mana dia suka, dia ambil. Dia belajar ikut suka dia. Dia belajar ikut mood dia. Agak dia rajin, dia belajar. Dia tak rajin, dia tinggal. Sebab tu kalau kita lihat, orang yang lesu, kalau ikut ibadat, nisbah kepada umur. Ibadat nisbah kepada umur. Sudah pasti orang muda ataupun kita yang pernah muda suatu ketika dahulu, mesti kita kuat ibadat. Kan? Mesti kita kuat ibadat. Mesti kita kuat taat. Tapi, kenapa orang muda seringkali leka? Payah. Mak-mak, ibu-ibu, ayah-ayah semua kadang-kadang jadi letih nak ngajak orang muda ni. Pergi tengok kat masjid. Soh depan siapa yang ramai? Soh depan siapa yang banyak? Kebanyakannya apa? Orang yang dah berusia. Dan orang-orang yang berusia ni pula, adakah dia mula sedar? Tetapi adakah sedar dia itu kerana usia dia dah tua? Kadang-kadang dah tua baru nak sedar. Baguslah. Tapi adakah sekadar itu? Sebab tu kita kena bakar nafsu ni. Nafsu ni dia tidak boleh kita gandingkan dia dengan nak tundukkan dia dengan apa. Dia tak boleh. Dia tidak boleh digandingkan dengan kebendaan, dengan keadaan. Sebab itu makanan dia. Makanan nafsu itu keadaan. Makanan nafsu itu adalah perasaan. Perasaan, keadaan, kebendaan, kedudukan. Itu makanan dia. Kalau kita nak kaitkan dengan usia. Usia, ialah dah tua, kemudian dia sedar. Okey. Tapi adakah kerana tua dia baru nak sedar? Sebenarnya sedar itu bukan kerana tua. Sedar kerana hidayah yang Allah datangkan dalam diri dia. Orang yang Allah datangkan petunjuk, dia nafsu mesti ditundukkan dengan kefahaman. Iman. Iman yang akan mengawal nafsu. Iman yang akan menundukkan nafsu. Sebab itu kalau kita lihat. Sebab tu kalau kita lihat bagaimana kita tengok dalam konteks orang muda. Payah nak konteks dalam bicara soal agama contoh. Beramal, kita nak ajak dia. Jadi payah. Sebab apa? Sebab bakaran nafsu dia itu masih belum dibakar sempurna. Masih disibukkan dengan kemewahan dunia, keseronokan dunia. Kalau kita belajar di hidup ini, kita kupas dengan umur, tuan-tuan. Jadi umur ni, bila dah tua baru nak beramal. Muda buat apa? Muda pergi hidup lah, cari keduniaan lah. Nampak? Dia nisbahkan, mana dia belum dibakar sempurna. Dia belum dibakar sempurna. Nampak? Jadi maknanya, bila kata nisbah kepada tua, nisbah kepada usia, ibadat ni bukan nisbah pada mana-mana. Ibadah ni nisbah daripada menundukkan hawa nafsu. Nampak? Jadi sebab itu, kalau kita lihat, yang mana menumpukan agama, sebab contoh Ramadan ni ini panas. Dia panas. Dan dia membakar sebenarnya. Membakar segala sifat-sifat kebendaan keduniaan itu. Benarkah Ustaz hidayah sudah sangat datang namun dikatakan menolak hidayah? Yang dimasukkan hidayah itu huda, petunjuk.
Itu dengan adanya Nabi sudah ada petunjuk. Al-Quran surah itu petunjuk. Tinggal lagi kita yang menentang, menolak, berpaling daripada petunjuk itu. Itu sebenarnya. Contoh, dalam konteks kehidupan, kita dah nampak dah. Kita dah nampak dalam konteks yang mana yang kekal dengan perbahasan ilmu. Kita dah nampak juga dari sudut penglihatan. Kita dah nampak. Apa yang berlaku depan mata kita itu kita dah tahu dah. Tidak menjadi satu perkara yang memberikan kepada kenikmatan. Maka sidang jemaah yang mulia Allah Ta'ala, kita bila dah nampak depan mata, tapi kita masih tunduk kepada dunia. Nampak? Itulah dia. Kita menolak. Kita dah tahu dunia ni membawa kepada dapat contoh, dapat duit. Dapat duit, dia tidak membawa kepada kenikmatan, ketenangan selagi mana tidak digunakan untuk kebaikan. Kita tahu dah. Tapi kita tetap cari duit juga. Cari. Sepatutnya kita kena cari kebaikan, cari kesuruhan itu, lakukan. Maka barulah kita faham untuk melaksanakan dunia itu. Tapi kebanyakan akan sedar di saat tergantuk. Dia sambung macam tajuk semalam saya sentuh. Sedar di saat dia sudah diuji dengan sakit. Dia tengah sihat, dia menolak. Hidayah dah sampai. Banyak. Ilmu dah ada. Quran dah khatam. 30 juzuk. Tapi sebab dia lalai dengan sihat. Dia lalai dengan sihat. Dan dia lalai dengan lapang. Jadi sedang jemaah yang Allah Ta'ala. Bila kita duduk lalai dengan dua keadaan ini, maka apa yang berlaku? Itulah dia akan menolak. Dia akan menolak tuntutan. Dia akan menolak kebenaran. Sebab itu sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Dalam konteks kehidupan ini, disebut membakar nafsu. Antara cirinya adalah, pertama kita tengok. Nafsu ini sangat menghalang kita untuk taat. Bukan untuk buat tau. Untuk buat, dia boleh buat. Dia boleh suruh kita buat. Tapi untuk taat, dia akan susahkan kita. Dia rasa berat dia. Berat kita nak taat. Jadi maknanya, taat itu kaitan dengan apa? Hati. Jadi, hati inilah yang akan kontrol balik. Sama ada nak bakar nafsu tu, atau kita nak tunduk dengan nafsu. Apa maksud dia? Contoh, bila hati ini dibangunkan kebenaran, dibangunkan kekuatan, lalu dia akan membakar segala perkara-perkara yang melemahkan. Dan perkara-perkara yang melemahkan dia bakar. Jadi sebab tu membakar ini, itu dengan contoh dalam Ramadan, dia menahan diri. Tak? Dia membakar keakuan. Nampak tak? Tu contoh, bukan makan minum tu. Sebab kalau makan minum semata-mata, ada orang dia tak makan, tak minum, tapi dia masih bermaksiat. Betul tak? Buka aurat. Buka aurat. Dia masih lagi tak solat. Itu orang panggil apa? Masih, nafsu dia masih belum dibakar. Tapi Ustaz, dia boleh lapar minum. Kan Nabi kata, lapar dan dahaga ni orang boleh buat. Ada orang dia berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga. Samalah juga macam kita duk selalu cakap dekat orang muda, dekat diri kita. Tak apa, yang penting niat. Yang penting jaga niat. Kita cari dunia ni pun untuk akhirat. Nampak tidak? Memang dia boleh sebut. Dia boleh buat. Buat dari segi sebutan dia boleh cakap. Tapi adakah niat itu benar-benar hadir dari hati dia? Tengok cara buat. Sebab itu cara buat akan menentukan niat. Dia pergi kat situ balik. Sebab itu, antara cara kita nak menjaga niat adalah dengan menjaga buat. Dia tidak boleh berpisah. Contoh, kalau betul niat kita itu untuk Allah, maka sudah pasti kita buat ikut suruhan Allah. Kalau betul kita itu niat untuk mencari ridha Allah, sudah pasti apa yang kita buat itu mesti mengutamakan Allah. Bermaksud niat dan buat tidak boleh berpisah. Jadi sekarang ni,
Bila sebut kita nak buat apa yang boleh membakar nafsu. Tu dia. Jadi cara nak boleh membakar nafsu adalah pertama, jangan lagi suka kepada perhiasan-perhiasan. Sebab tu ulama letakkan perbahasan tentang hubbul mal, harta. Jangan suka lagi dengan harta. Bakar nafsu tu. Tuan-tuan, sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, kita keliru dalam melihat harta untuk kegunaan dengan melihat harta untuk perhiasan. Lihat harta untuk kegunaan, bukan lihat harta untuk perhiasan. Ada orang, dia tengok harta untuk perhiasan, sebab tu dia beli untuk cantik je. Ni perhiasan Ustaz, untuk cantik. Memang, kita memang suka kepada kecantikan, kemas. Yang ini dipanggil kemas. Tapi bukanlah kita ni nak cari yang cantik je. Nampak? Akhirnya dia pergi pada perhiasan. Itu yang Allah nak uji. Contoh, tuan-tuan, sedang jemaah yang mulakan ta'ala. Allah nak uji begini. Allah bagi kita ada satu sifat perasaan untuk suka kepada kecantikan. Perasaan suka kepada kasih sayang. Tengok. Dia suka kepada sifat-sifat itu datang. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Perhiasan rumah termasuk tak Ustaz? Kegunaan. Kalau beli perhiasan rumah untuk kegunaan, dia tidak jadi perhiasan. Tapi dia beli perabot kegunaan satu, tapi lebih kepada perhiasan. Maksudnya apa? Dengan desainnya, dengan coraknya. Orang datang, orang tertarik tengok. Dia cantik satu bab. Cantik desain, kemas. Cantik. Itu sepatutnya kita ni kena belajar. Cantik ni apa? Cantik ni benda ataupun sifat. Sepatutnya macam tu. Sebab tu contoh macam sayang. Sayang ni dari mana? Sayang ni duduk dekat mana? Dekat isteri, dekat suami atau duduk dekat hati. Kalau pokok bunga hiasan pun tak boleh ke Ustaz? Dia ni, sebab tu saya bagi tahu, pokok bunga ke, harta ke, untuk perhiasan. Untuk perhiasan. Tapi sebab tu, Puan Aminah Khairuddin, dia gini, saya bagi tahu. Saya nak bagi tahu, dia ada ruang. Sebab tu kalau kita nak design, dia kena mengisi ruang. Dan ruang itu mesti dipenuhi dan diisi. Bukan mencari ruang. Kat mana aku nak letak pokok ni? Kat mana aku nak letak pokok ni? Kalau kita fikir kat mana nak letak pokok ni, maka itu perhiasan. Ingat hati-hati. Perhiasan semata-mata, jawab dengan Allah. Kalau pokok itu memenuhkan ruang di situ, itu tak apa. Kalau perabot ni memenuhkan ruang kat situ. Satu. Keduanya, perabot tu dalam konteks memilih pun ada. Sebab orang yang buat perabot ni macam-macam karakter. Dan yang memilih pun ikut karakter. Sebab itu, kalau kita tengok, dia suka karakter yang mana? Dia suka kepada benda-benda yang menarik perhatian orang. Lalu dia belilah. Oh, ini limited edition lah. Kalau dia beli tu, ini dekat London je beli. Saya import khas. Jadi nampak tak? Jadi sebab itu, kita pilih yang cantik. Tapi cantik bukan sekadar rupa. Bukan sekadar benda. Tapi cantik tengok design. Okey, kemas. Cantik. Dan dia tidak berlebihan. Dalam konsep Islam, dia panggil wasata. Dia tidak berlebih-lebihan. Overnya. Saya duduk kat hati kan Ustaz? Ya, duduk kat hati. Tapi hati duduk kat mana? Hati duduk kat mana? Duduk dekat isteri, duduk kat suami. Itu namanya sayang yang palsu. Kalau kita tak patahkan balik kepada Allah, hati-hati. Kita sedang menguatkan nafsu. Sebab tu nafsu yang kuat. Mampu Ustaz, yang tak mampu biasa-biasa je. Bila kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Bila kita tidak bawa balik kepada perbahasan untuk membakar nafsu, maka dia akan melemahkan jiwa. Dia akan melemahkan jiwa. Sebab itu kalau dah terbiasa dengan perhiasan, wahai para suami, anda kena pastikan sepatutnya anda tidak boleh biarkan rumah ke apa ke dibiarkan dihias oleh isteri.
Suami, dia Perdana Menteri. Dia kena tahu ilmu ni. Ni saya nak bagi tahu. Sebab tu pertama, bila kata nak bakar nafsu ni, nafsu sukakan perhatian. Dalam surah Al-Hadid ayat 20 kan, bermegah-megah mengumpul, watakasuru. Bermegah-megah mengumpul-ngumpul. Pinggan mangkuk saja beribu-ribu. Betul? Saya nak cakap, jawab dengan Allah. Sebab tu taubat banyak-banyak. Orang yang gunakan untuk menarik perhatian, orang yang guna harta untuk menarik perhatian orang, dia telah mengkhianat, dia telah mengkufuri nikmat. Sebab harta ni sifatnya memang berbangga-bangga. Kita pula ikut harta untuk bangga-bangga. Hati-hati. Hati-hati. Harta ni sepatutnya untuk pahala. Tapi ialah sebab tak ngaji, macam mana? Mana ada ngaji, tiba-tiba cari duit lah. Hidup susah. Nak kena ada duit. Jadi carilah duit. Kan? Ataupun ustaz tu, saya bersedekah apa ustaz? Baguslah bersedekah. Tapi hati tu macam mana? Hati tu macam mana hati? Kadang nak tegur benda-benda macam ni takut. Kan? Dalam dia ni, hati ni, walaupun ada ilmu, tapi hati kalau tidak dibentuk dengan iman, ilmu tu akan dimanipulasi balik. Contoh, memang dari sudut harta harus dari awal, kena yang ada dalil-dalil tu, ustaz-ustaz ke ustazah pun pakai, kita pun ya kan je. Tapi dia tak tahu dia merosakkan hati. Hati-hati. Hati dan perasaan tak sama. Hati tu jiwa, perasaan tu nafsu. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut membakar nafsu. Sebab tu bila nak membakar nafsu adalah kita kena tundukkan nafsu daripada sifat yang mana sukakan kepada perhiasan. Dia suka. Kita sukakan perhiasan. Itu dia panggil lumrah. Tapi bila kita dah sangat sukakan, sehingga suka berhias, asal orang datang dia, meriah ni nak raya ni. Masa duduk seorang, tuan-tuan, kalau betul duduk seorang pun buka bagi meriah. Ini ada orang pun nak meriah, duduk seorang tutup semua. Nampak sangat? Nak nunjuk kat orang. Pakai tu belilah untuk keperluan. Keperluan dia bila? Kalau seorang perlu tak? Tak perlu. Bila ramai pun perlu. Lampu pasang banyak-banyak. Untuk apa? Contoh kan. Yalah ustaz, keperluan nak pasang biar orang ramai lah pasang. Iyalah. Habis tu? Tu kan kadang tu. Kita ni contoh. Dalam kemah rumah, kita biasa kemah rumah bila orang nak datang. Bila orang tak datang, ataupun suami. Pasal suami tu, raja tau. Suami raja. Dia buat biasa je. Orang luar datang pun, kelang kabut. Bawa kelang kabut. Suami tu raja. Patut dia kena layan lah suami tu. Kemaskan rumah elok-elok, cantik. Kena sentiasa rapi. Kan? Ini, orang datang. Malulah kau orang tu kemas-kemas. Nampak tak? Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Sebab tu kita pertama, jangan kita pergi kepada untuk bermegah-megah. Bermegah-megah. Sebab tu harta ni bermegah-megah. Nak besar, megah. Kadang-kadang kita tak perlu pun rumah pakai tiang pemeluk. Saya bercakap tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Dia bukan sekadar kita, ni kadang-kadang ada orang bercakap, sebab dia tak dapat dunia, kadang-kadang dia benci dunia. Kan? Tak, kita bercakap dengan ilmu. Dengan ilmu yang ada tentang desain, tentang contoh keperluan untuk desain. Kadang-kadang benda yang tak perlu tuan-tuan. Dia lebih kepada nak jaga apa orang cakap. Lebih kepada apa orang cakap. Yang penting bersih, kemas. Bukan mewah. Okey, kata kunci dia, bakar nafsu, jangan bermewah-mewah, jangan menunjuk. Itu je. Ini susah nak buat ni. Sebab kebanyakannya kita nak bermewah-mewah. Nak menunjuk. Mewah mungkin tak, menunjuk pula.
Ada orang, dia senang, dia ada harta, dia suka dua-dua sekali. Dan mewah, tunjuklah. Takkanlah nak simpan. Kan? Jadi sedang jemaah yang Allah Ta'ala. Ya Puan Khadijah Mustamad. Dia bebas dari hutang. Itulah orang yang berduit. Dia memang bebas dari hutang. Tapi dia boleh buat apa yang dia suka. Tak jadi juga. Bukan atas mampu. Atas perlu. Hiduplah atas keperluan. Bukan atas kemampuan. Kalau tak atas kemampuan. Orang kata apa? Tak mampu diam-diam. Dia tu mampu. Dia tu bisnes. Juta-juta. Mampulah dia nak beli kapet RM20,000, beg RM30,000. Dia mampu. Apa mampu-mampu? Saya nak kata. Siapa yang bagi kemampuan sampai kita boleh buat apa yang kita suka? Buat suka-suka. Jangan. Mampu milik Allah. Kalau salah guna kemampuan, kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Kamu mampu ada duit banyak. Kamu beli ikut kemampuan. Mentang-mentanglah aku bagi kamu duit banyak, ratus-ratus juta, apalah sangat beli jam yang RM10,000, RM100,000? Apalah sangat beli kasut yang ribu-ribu? Dia bukan soal bebas hutang. Soalnya keperluan. Jadi nak bakar nafsu ni adalah hidup atas keperluan. Mahu ada suami. Keperlu ada suami. Ramai orang, dia meletakkan mahu ada suami. Bila mahu ada suami, dia akan buat suami itu atas kemahuan dia. Ikut nafsu lah tu. Walaupun isteri seorang. Samalah dengan isteri dan suami. Mahu ada isteri ataupun perlu ada isteri. Jadi bab nak membakar nafsu ni, dia kena faham keperluan dan kemahuan. Anda kena mahir dalam guna alat ini. Alat ini akan menentukan kedudukan diri anda. Kalau anda tak boleh nak menyusun keperluan kemahuan, habis. Nampak? Sebab tu kita tidak boleh melihat dunia atas kemahuan. Tak boleh. Sebab nanti Allah uji kita duit banyak. Oh sekarang tengah susah, bolehlah. Tengah susah bolehlah kita tak membeli-beli. Cuba tengah senang nanti. Duit banyak-banyak, lambat-lambat. Ramai orang boleh melalui ujian senang, ujian susah. Tiba-tiba ujian senang. Ujian senang tak mampu. Tak mampu hadapi. Ya Puan Azda. Dia atas diri dulu ya. Bila kita yang ada duit, kita yang nak beli, kita jangan beli mengikut kemahuan kita. Jangan. Beli ikut keperluan. Tapi kalau orang bagi hadiah kat kita, itu keluar daripada perbincangan. Contoh, orang hadiah kita beg mahal-mahal. Ambil je lah. Alhamdulillah. Orang hadiahkan saya, siapa nak bagi kereta Ferrari. Alhamdulillah, saya ambil, saya pakai. Ini semua hadiah. Boleh? Hadiah beri yang terbaik. Tak ada masalah. Orang nak hadiah kita, biasanya, orang hadiah benda yang murah. Yang mahal pakai kat diri. Atau, ada juga, ada orang hadiah mengikut level dia. Itu dia lah tanggung. Orangnya hadiah tu lah nanti tanggung dengan Allah. Contoh, dia juta-juta, jutawan, takkan nak bagi hadiah biasa-biasa, malulah ke orang. Dia bagilah beg RM10,000. Sebab apa? Image. Jaga image. Sedangkan dia pakai lagi mahal. Jangan. Sebab tu kalau kita nak hadiah, itu sebab bagi yang terbaik. Bukan sebab kita ni ada duit. Sebab nak bagi yang terbaik. The best. The best. Bagi. Nak bagi dekat sesiapa pun, bagi the best. Contoh, isteri hadiahkan suami. The best apa? Bang, saya hadiahkan suami bidadari syurga. Buat betul. Bagi suami hadiah yang terbaik, yang bermanfaat dunia dan akhirat. Apa dia? Bidadari syurga. Iaitu diri kamu menjadi isteri yang solehah. Tak cukup dengan satu, ataupun tambah lagi. Bang, abang perlukan lagi seorang lagi isteri bidadari syurga. Supaya abang mendapat pahala yang banyak. Abang perlu lagi seorang bang. Silakan. Sebab saya bukan mahukan abang. Saya perlukan abang. Kalau mahu ni saya makan seorang. Itu orang yang tamak. Nafsu tak ditundukkan. Berbalik pada perbincangan semalam lah. Orang yang terbiasa dengan mahu ni. Mahu, mampu,
Biasa dia nak bulut. Ni nafsu. Dia nafsu. Dia kalau nak dia je. Hati-hati. Jadi maknanya, kalau kita nak memberi, beri yang terbaik. Hadiah kedai RM2. Memang tak patutlah kamu. Hadiah lah hadiah yang terbaik. Hadiah tak apa. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Jadi maknanya, bila sebut membakar nafsu ni, sama juga dengan makan. Jangan makan ikut suka. Jangan makan ikut mampu. Makan ikut perlu. Nak merasa makan. Tapi kita jangan jenis terliur dengan makanan. Saya cakap mudah-mudah. Kita suka. Tapi jangan ada nampakkan satu kesukaan yang, dia mesti nak kena. Mesti begini. Mesti begini. Nampak? Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Makan pun tidak boleh ikut kemahuan. Makan ikut keperluan. Nak makan apa? Bukan nak mahu makan apa. Kalau mahu makan apa ni, semua benda kita nak makan. Perlu. Yang mana perlu? Nak merasa? Silakan. Nak merasa lah ni. Merasa boleh. Ambil rasa. Tapi jangan ikutkan perasaan. Dia ambil rasa. Nak rasa lah. Tak pernah jarang makan makanan ni. Ada lebih sikit duit. Ada keperluan. Sila. Tapi kalau asyik makan nak mewah je, makan nak mahal je. Teruk benar tu. Ustaz, perlukah kita bagi tahu kepada orang yang kita terima hadiah pemberian? Inilah Puan Zailina. Caranya adalah haza min fali rabbi. Senang cerita macam ni. Kan saya tulis take note itu. Jikalau tidak kerana Allah yang memberikan nikmat. Sebab tu kita kena banyak haza min fali rabbi. Saya buat satu kesimpulan. Semua ni Allah bagi saya. Itu je lah. Bila Allah bagi saya, kita tidak ada rasa diri untuk menunjuk pun. Semua diberi. Sebab tu berhati-hati. Orang yang berusaha dengan titik peluh sendiri, anda kena ada satu sifat untuk melihat dengan Allah. Kalau tidak, anda akan merasai titik peluh diri anda sendiri. Walaupun orang tak tanya, tapi anda melihat dengan diri anda. Ini usaha penat aku selama hari ni. Akhirnya aku boleh beli kereta ni. Ini titik peluh aku begini. Aku boleh beli begini. Sebab tu saya bagi tahu, isteri yang hebat, bila suami yang hadiahkan lain. Dia begini. Isteri ni, bila dia nak buat sendiri, dia nak beli sendiri. Tengok, dia nampak diri dia yang berfungsi. Dia nampak suami tak berfungsi. Apa dia nak tak dapat. Apa dia nak tak dapat. Baik aku ada duit sendiri. Sebab tu nafsu dia meninggi. Tu dia. Suami pula, dia tak boleh penting diri. Suami, bila dia dah kahwin, dia tak boleh penting diri. Sebab dia dah pada diri dia, dah ada isteri, anak-anak. Teruk suami kalau mula penting diri. Sedangkan dia ni adalah pemimpin yang hebat. Itu memikirkan pimpinan. Tapi isteri pula, dia kalau dia berusaha sendiri, ada duit sendiri, sebab tu hati-hati, jangan terpedaya dengan tak apa, nak beli sendiri. Anda tak dapat nikmat. Nikmat itu adalah dengan pemberian. Nikmat bila suami bagi. Kalau Ustaz suami tak bagi, tak bakal sudah Ustaz tak bagi. Sabar je lah. Macam mana? Sabar je lah. Anda takkan, sebab tu ada perempuan, dia ada duit sendiri, dia tak puas. Dia nak suami dia bagi juga, lalu bergaduh. Suami pula ada duit buat hal kan. Dan isteri ada duit. Sebab tu nikmat meminta itu tinggi. Tuan-tuan, sedang jemaahnya Allah Ta'ala. Antara nikmat yang besar adalah nikmat meminta. Kita ni minta dengan Allah, itu nikmat. Seorang anak meminta dengan mak, itu nikmat. Kita comel tengok anak-anak kecil, yang mana mungkin tak ada kapasiti minta kat kita. Nikmat memberi. Bila meminta dengan ikhlas, kita memberi dengan ikhlas juga. Bila isteri minta, bang nak beli ni boleh bang, itu satu bonding tau. Tapi sisi sekarang tak dididik macam tu. Sisi yang ada duit, berduit, dia tak didik macam tu. Dia rasa malu. Tengok, taat, syaitan dah manipulate. Dia rasa malu nak minta dengan suami.
Seakan-akan konon-konon macam menyusahkan suami. Dia tak tahu memang perangai dia tu menyusahkan suami sebenarnya. Sebab perempuan bila ada harta ni, urus sendiri ni, memang dia akan menyusahkan dari sudut apa? Ni, hati. Keakuan tinggi. Tanpa sedar. Habis Ustaz, kalau isteri yang tak ada keakuan tinggi, banyakkan sedekah lah. Jangan banyak berhias. Ini berhias pun sama, sedekah pun dia tengok macam sama naik. Nampak? Dia kena sedekah banyak lah. Kalau betul sedekah banyak. Asal ada duit, bagi suami. Asal ada duit, bagi suami. Kalau orang Perak kata tumpul yo. Aku penat-penat nak bagi suami. Sekarang dia bantai kahwin lagi, mati aku. Tak ada. Aku dah kena nak kerja meniaga, takkan nak bagi duit kat dia. Dah. Kalau betul ni ikhlas kata nak tolong, bagi. Tak ada juga. Nunggu duit suami juga. Tunggu duit suami. Dah, kamu ada duit buat apa? Bila dah ada duit pula, sakit hati pula. Aku yang bayar. Tak isteri sakit hati, suami sakit hati. Ada kes suami yang sakit hati pula. Isteri bayar semua. Betul? Ada yang PM saya. Suami tu pula, takkan nak biar je isteri tu bayar. Kamu kena bangkit lah. Doalah ke Allah. Ya Allah, takkanlah suami nak bayarkan bagi pihak kita. Kadang-kadang yang kahwin lagi ni, ada isteri kedua, sara isteri pertama. Dia sara isteri ketiga. Konon-konon nampak macam bagus. Tapi tak. Benda tu akan merosakkan dari masa kadang. Sebab tu jangan buat benda-benda yang tak ada keperluan. Buat benda macam tu. Tak boleh. Sebab tu kena minta kepada Allah Ta'ala. Barang kita, diri sendiri. Sara diri sendirilah. Lelaki yang kena sara isteri. Bila terbalik, habislah. Ustaz, saya nak didik. Isteri nak didik diri macam tu, tapi dah terdidik, kena cari duit supaya boleh beli barang sendiri. Itu yang kata dah terdidik zaujah amin. Ini nak bakar nafsu balik ni. Dia bukan begitu. Kalau kita tengok orang-orang yang berhijrah ni, dia bukan lagi jadi ikut keadaan. Dia kena ubah lah. Carilah jalan. Ubah. Ini terbiasa beli sendiri. Asal nak hidup sendiri ke? Apa gunanya berpasangan? Sebab itu, para isteri semua. Ni nak bakar nafsu ni cerita ni. Kita cerita tentang bakar nafsu. Jiwa lesu. Jiwa lesu sebab kita duduk dengan dikelilingi oleh dengan kemahuan yang banyak. Hidup ni banyakkan kemahuan. Banyak kemahuan. Bukan keperluan. Kalau ikut keperluan tak banyak pun. Tapi kemahuan yang banyak. Bila kemahuan yang banyak, salah urus kemahuan, habislah. Patutnya urus dengan keperluan. Bakar nafsu itu. Sebab sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, kalau ikut kepada kehidupan kita, Allah jadikan dunia untuk kita. Allah jadikan kita untuk Allah. Ustaz, bagaimana pula dengan pergi atau sesuatu urusan dengan sendiri tanpa suami? Sepatutnya dielakkan. Sebab itu nak bagi tahu, bila kata suami, jangan semudah-mudah melepaskan isteri untuk urus sendiri. Tak boleh. Suami jangan jadi cari alasan. Isteri ni, dia begini, dia ikut kefahaman puan dan semua. Suami yang faham isteri dia mahal, barang mahal tak semudah-mudah keluar sendiri. Itu saja. Dan para isteri, kalau benar anda mahal, jangan mudah-mudah nak buat sendiri. Itu saja. Habis Ustaz, suami saya sibuk. Tunggulah. Sabarlah menunggu. Sampai masa dapatlah. Nampak? Ini semua nak buat sendiri, melompat-lompat nak buat sendiri. Tak sabar-sabar. Tak kerti sabar. Semua nak kena ada depan mata cepat-cepat. Sabarlah. Ustaz, suami saya susah. Sama-sama susahlah. Jangan nak tinggalkan suami susah, kita senang. Nampak? Jadi, isteri ni sebaik-baik perhiasan dunia. Kalau perhiasan dunia ni, kalau dia keluar kat jalan raya, hartanya mahal, dia kena ada escort. Tahu tuan-tuan? Hartanya mahal kena ada escort. Kalau lagi mahal nilai harta tu, lagi tinggi escort dia. Anda jangan ingat. Dan Nabi kata perempuan dia keluar fitnah. Tiba-tiba
Anda keluar dengan mudah je macam tu. Dengan mudah je, mudah-mudah je begitu. Mudahnya anda, murahnya. Lain lah kalau suami, cikgu dah lain. Suami dah memang kena berkhidmat demi negara, tentera. Ini yang suami ada ni. Tapi suami sibuk ke lain. Sibuk ke lain. Kadang suami ni jenis, dia tak nak malas tanggungjawab. Kalau dah suami macam tu, kalau cikgu, kalau macam tu, ubah. Cikgu pula kena update report duty. Setiap kita keluar, bang, saya dah sampai ke sini bang. Orang Roger and out. Bang, laporkan semua. Suami pun kata, kamu ni semua tempat begitu. Tak apa bang, saya sebagai pimpinan wajib ataupun saya yang kena lapor kepada pemimpin. Pemimpin dia nak kisah tak kisah, itu hak dia. Tapi sebagai pimpinan, bila dia berada di luar, maka dia sendiri yang akan pastikan diri dia itu terpimpin. Bang, saya dah sampai dekat lokasi, Roger and out. Macam tu. Okey bang, saya gini, selesai masalah. Buat laporan, bang, tadi saya pergi begini, saya pergi jumpa gini. Okey bang. Suami pun baca detail isteri aku ni. Kita pun bagi tahu, saya kena bagi tahu kat abang kerana saya ini adalah property abang. Saya ni private property abang. Setiap mana jalan saya kena ada track record. Saya tak boleh bergentayangan macam tu je bang, kata. Suami pun, wow, ini hebat ni. Ya bang, saya ni private property abang. Saya tak apalah, kalau abang tak boleh tak apa, saya akan manage supaya abang tahu kat mana setiap tempat saya pergi. Dia tak ada blanket approval. Setengah orang dia malas nak report kat suami, malas nak report. Salah tu. Kadang-kadang suami tertanya. Bukan tak sabar Ustaz, tapi di sini yang susah gak sebab contoh bil-bil rumah bila ditegur untuk bayar, katanya sabarlah. Siapa tertunggak bila banyak dah tak mampu nak bayar. Biarlah bergelap. Puan Ijat, kadang-kadang ada sampai tahap kena ajar macam tu. Contoh kita nak, dia macam ni lah. Kalau nak pandai berenang, biarlah berenang dalam kolam. Bila lagi nak berenang dalam kolam? Dalam laut ke dalam sungai? Asal nak duduk tepi je. Kita nak suami yang bertanggungjawab. Biar dia bertanggungjawab lah. Biarlah. Padam. Awak padam tak apalah abang. Kalau ini yang terbaik untuk abang. Kalau ini yang terbaik untuk abang. Dengan kita duduk bergelap. Kita tak ada berkipas. Saya yang penting ada abang. Tak ada api tak apa. Saya yang penting ada abang. Tak ada makan tak apa. Abang dah ambil saya sebagai isteri. Saya dah reda dah bang. Tak apalah bang. Kalau makan pasir pun tak apa. Kalau agak-agak tak ada pasir dah, kita makan angin pula abang ya. Kita makan angin, kita ngangam mulut, kita sedut angin tu ya bang ya. Duduk kat situ. Biar dia faham. Ini tidak. Seorang anak, jadi kita bertanggungjawab sebab dia tak ada option. Dia tahu kita ada option. Kita ada duit, dia biar. Memang ramai orang lelaki suka perempuan ada duit. Senang urusan dia. Dia sebenarnya tu awak bayar, tu je. Awak bayar lah, awak ada duit. Okey. Betul lah tu. Itu cara nak didik isteri. Janganlah didik dengan cara take over tugas dia. Sampai bila dia nak belajar? Pernah lalui memang dia tak buat, tak nampak. Saya reda. Tu dia. Ya. Berkorban, bergelap bersama. Ya. Dah itu. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kita kena faham. Kita kena faham. Nah, betul. Dia kena lagi tinggi sabar dia. Ustaz, isteri kedekut dengan suami tapi bermuat hati dengan keluarganya. Suami dah ada banyak duit. Ada apa pandangan Ustaz? Isteri kedekut dengan suami sebab suami dah banyak duit. Pemurah dengan keluarga dia. Ini dipanggil apa ni? Ini isteri yang tak kenang budi. Kenang budi. Dia nak body je. Nak tak kenang budi tapi nak body. Ini namanya kalau saya bagi tahu begini. Dahlah duit suami dia ambil. Duit suami pun dia perah. Duit dia serah. Dia macam ni perumpamaan Nur Azlina.
Anda ambil seorang pekerja, bekerja di syarikat anda. Okey? Masa dia di tempat kerja, dia gunakan untuk cari duit tempat lain. Kita bayar gaji dia. Dia guna gaji dia untuk modal dia bekerja tempat lain. Dan duit keuntungan tu dia ambil pula untuk guna tempat lain. Dia ada dua income. Satu datang pada kita. Yang kedua dia ada income lain. Dia ada dua income. Sepatutnya ini yang kita kena faham tadi. Suami pun jenis yang biar macam mana? Suami dah biar. Apalah. Biarlah. Dah nama suami banyak duit, bagilah duit tu kat isteri. Tak payah suruh isteri pula yang ada duit sendiri. Saya tak faham lah. Kadang-kadang ni, bila tak belajar bab keutamaan dalam kehidupan, dia jadi macam tu lah. Bila macam ni, payah nak betul lah. Jadi payah lah. Ya? Suami bagi duit kat isteri. Duit suami dia ambil. Duit isteri dia ambil juga. Namanya isteri penting diri. Tu je lah. Semua benda dia nak ambil. Sebab tu dia panggil kebaikan yang tiada keutamaan. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, sebab itu kita kena faham kedudukan hidup ini. Bakar, dia poin kita adalah membakar nafsu. Sebab tu bila disebut membakar nafsu, kita mula nampak cabang-cabang yang menyebabkan rupanya kita belum membakar nafsu. Saya baru cerita tentang perhiasan baru. Saya baru cerita tentang harta yang ke mana hala tuju dia. Baru kita dah nampak dah dia panggil cabaran dia kan. Bagaimana hidup kita ni sebenarnya ditentukan oleh harta, ditentukan oleh perhiasan dunia, sehingga kadang-kadang keutamaan ditinggalkan. Jadi kena betulkan balik. Semua nak untung diri sendiri. Itulah. Duk sendiri-sendiri pun tahu. Semua nak buat sendiri. Rumah kereta suami kalau boleh nak tukar ke nama dia. Dia ni semua berlaku sebab kita tak tahu ke mana hala tuju hidup kita. Kalau kita betulkan tujuan kita nak akhirat, dia tak adalah banyak cerita tentang isteri ada duit, payah, duit ini. Payah kita sebab kita dah banyak benda-benda yang kita tengah susun. Kalau kita betulkan balik, pertama sekarang ni kita kena betulkan hala tuju kita. Nak bakar nafsu, biar kita nampakkan sekadar yang satu. Nak bakar nafsu, nampakkan yang satu. Apa je? Hanya nampak Allah. Bila nampak Allah, dia tak ada nampak lagi kepentingan diri. Yang ada hanyalah suruhan Allah. Itu kesimpulan kita buat pada pagi ni. Suami tak nampak diri dia. Hilangkan diri suami. Anda bukan lagi diri anda. Anda ada tanggungjawab pada diri anda. Apa dia? Keluarga, anak-anak, tanggungjawab agama. Banyak. Maka tak boleh nampak diri dah. Tak boleh nampak ada aku nak begini tak. Ini semua tanggungjawab. Begitu juga dengan seorang isteri dan juga anak-anak. Anda tidak boleh nampak diri anda. Anda kena nampak Allah. Nampakkan tanggungjawab. Suruhan agama atas diri anda pun. Jadi bila kata kita betulkan balik, maka kita berusaha untuk membakar nafsu itu. Nafsu dia suka nampakkan diri. Nafsu dia suka menampakkan diri. Bila menampakkan diri, maka dia akan nampakkan apa yang mahu dia. Kemahuan pun datang. Bila kemahuan datang, maka duduklah pada kemahuan pula. Bila duduk pada kemahuan, tu jadi tak keruan tu. Dia jadi dah kelang kabut. Hidup jadi kelang kabut. Ada suami cakap, boleh bagi dia duit, boleh layan kau baik-baik. Isteri tak bekerja. Ini ada. Isteri suami ni, bila dia tak mengaji, dia tak ada ilmu, dia akan underestimate
perempuan yang tak bekerja, dia tak ada duit. Sedangkan mana mulka Allah Ta'ala, orang perempuan ni, lagi kosong, lagi mahal. Lagi kosong, lagi mahal. Tapi terbalik kan, anda dididik untuk biar ada duit sendiri kan. Dapatlah suami yang tak faham bahasa. Suami yang hebat, dia tengok isteri dia itu, lagi kosong, lagi mahal sebenarnya. Sebab tu sebenarnya kalau tengok istilah air kosong, nampak murah. Memang, isteri kosong, tak ada apa. Duit tak ada, apa tak ada. Kan? Tapi dalam kosong-kosong tu lah berisi nanti. Air kosong, nampak kosong. Tapi kosong itulah, tak ada air kosong, tak ada semua. Tak ada semua. Sebab tu sisi Nabi semuanya kosong. Kosong. Sebab tak ada satu pun perhiasan dunia yang layak pada diri sebaik-baik perhiasan dunia. Kerana dirinya itu untuk syurga. Tak boleh lah. Macam anda yang mana ada have-have, ada duit ni, getik. Macam-macam. I tak boleh lah pakai barang-barang murah ni. Nak kena bahan mahal-mahal kan. Orang yang ahli syurga ni, wanita yang mendambakan syurga, dia getik nak letak hal-hal dunia kat badan dia. Tak teli lah. Badan ni hanya boleh dikalungkan dengan perhiasan syurga. Permata syurga, permata zamrud syurga, baju kain sutra syurga. Jadi dunia ni dia ambil yang mana suami dia bagilah. Suami dia bagi, dia ambil. Yang ambil ni, dia pakailah. Tapi dia sendiri nak menghiaskan diri dia dengan barang dunia. Dia kata tidak. Aku tak akan murahkan badan ini untuk dikalungkan dengan perhiasan dunia. No way. Ini orang yang hebat. Ini orang yang hebat. Tak layak untuk hal dunia menghiasi wanita syurga. Tak layak. Tak boleh. Dan suami pula tak layak sebenarnya dia untuk memiliki seorang wanita syurga jika diri dia adalah untuk dunia. Tak layak. Sebab tu lelaki-lelaki yang orientasi dunia memang layak dapat perempuan dunia. Memang 2 kali 5 sama. Sebab lelaki-lelaki yang orientasi syurga memang selayaknya dapat wanita ahli syurga. Bidadari. Sebab tu orang yang lelaki yang benar-benar orientasi di syurga, dia dapat seorang isteri yang tidak meremeh, yang tidak menyusahkan dia. Ini isteri yang hebat. Dia tak minta apa pun. Dia panggil siddiqun. Isteri yang siddiqun. Dia memang tak minta suami dan dia pun tak ada. Ini kadang-kadang dia tak minta suami tapi dia ada duit. Tengok-tengok dia ada. Tengok-tengok dia ada. Tengok-tengok dia ada. Sebab apa? Saya ada, abang tak ada, katanya. Ini tak? Ini dia tahu, dia tengok. Kadang-kadang suami berfikir, alamak aku tak beli lagi bang. Aku kena belikan dia. Aku kena belikan ni. Tengok pakai, kadang-kadang aku kena beli begini. Baru betul. Jadi, suami pun tak layaklah dapat perempuan yang macam tu. Jadi suami jangan marahlah kalau dapat perempuan yang berperangai. Sebab dia pun jual diri untuk dunia. Jual diri untuk dunia. Sibuk dengan dunia je. Risau tak ada duit. Kan? Dapat isteri pula. Kalau kahwin 4 ke, kahwin 3 ke, kalau lebihkan 2 jenis nak cari yang bekerja. Cari yang ada duit. Senang urusan dia. Sebab tu boleh kahwin ramai. Nak sara semua. Taklah. Nampak? Inilah dia. Keadaan dunia yang semakin tenat. Hati-hati. Jadi kita kena perbetulkan balik ni. Jadi para isteri semua yang menonton dalam live ini, anda bersyukurlah. Di saat anda mengetahui ilmu yang zero ni. Semakin kosong anda, semakin berharga diri anda. Nampak? Dan suami yang berharga, dia mampu menghargai isterinya dengan ketiadaan dunia. Bukan bagi dunia tau. Kadang ada suami dia malu isteri dia tak ada dunia. Dia bagi dunia tu, dia bagi dunia ni, dia raikan isteri dia. Okey. Nampak? Dia bukan meraih, dia bukan mendiamkan isteri dengan dunia. Belayan, dia bagi kata-kata manis, pick up lain tak. Suami yang hebat, dia akan membentuk seorang isteri dia, jiwanya kuat. Kuat dengan ibadat, kuat dengan taat. Ini trainer yang bagus. Bukan kuat dengan
Jadi kuat hubungan dengan apa? Dengan lembut-lembut, dengan cakap lembik-lembik, kan? Dengan bagi perhiasan, bagi duit, bagi harta, bagi semua. Sehingga suami isteri tu nampak banyaknya harta abang, pemberian. Allah, hati saya ni suka ke abang. Suami yang hebat, dia akan train isteri jadi kuat dengan taat. Dia akan train isteri kuat dengan taat. Itu suami yang hebat. InsyaAllah. Jadi bakar diri kita ini dengan nafsu yang ada itu kita bakar. Memang Ustaz, ramai lelaki nak poligami, saya perempuan berkejaya. Ya. Saya pun ramai jumpa begitu. Jadi, jangan tertipulah. Dia dah tahu cakap saya tak kerja. Tengok suami tu nak kahwin tak? Cakap saya tak ada kerja, saya tak ada duit. Tengok suami tu nak sara ni tak? Ataupun, saya dah ada semua, duit dah ada, awak tak perlu saya nak kasih sayang awak je. Tak payah orang lelaki macam tu pula. Nanti sekarang mula-mula cakap macam tu. Lepas tu, kena ikat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi, jaga ketaatan. Tingkatkan prestasi ketaatan, insya-Allah. Dunia ni jangan sesekali mengubah nilai diri yang asal. Ni jangan takut nak tangan kosong. Orang perempuan jangan takut nak tangan ni kosong, tak ada surat benak, surat emas pun. Jangan takut. Kerana tangan ni lebih mahal daripada emas. Tangan ni hanya layak ada batu permata syurga saja yang akan menghiasi tangan-tangan anda ini. Jangan takut. Sebab tu saya tulis, miskin di dunia tidak menghalang kita untuk masuk ke syurga. Tapi miskin di akhirat sana, jangan mimpikan syurga. Habis. Tak apa. Jangan malu. Jangan malu, jangan malu. Tak ada apa benda yang dimalukan dengan dunia ni. Mana-mana yang kata, Ustaz macam mana nak cakap, Ustaz saya tak kerja. Jangan malu. Pekakkan dia telinga tu. Ustaz suami saya pula, Ustaz condemn saya tak ada itu, tak ada ni. Sabar. Kuatkan semangat. Isi juga kerja tak? Mai jumpa saya. Puan Alia Nur. Mai jumpa saya. Mai jumpa saya. Tanya macam tu tak? Takcik jumpa saya. Dia ni kalau tak buat, dia tak boleh cakap. Pergi cari orang yang tak buat cakap. Begitu? Kalau tak buat, dia takkan cakap. Habis Ustaz ada isi Ustaz yang kata, tolong sikit. Jumpa saya dulu. Sebab tu saya tak promosi sisi saya. Nak jumpa, tanya sendiri. Jangan tanya saya, tanya mak saya. Saya minta maaf cakap. Tak bolehlah nak bagi satu kekaguman isteri yang ada duit ni. Minta maaf. Mana sisi dalam ni ada duit, dia sedekah, alhamdulillah, bagus. Anda buat tindakan yang betul. Tapi kalau datang dengan saya, bawa harta, bawa duit, bawa kerja, kemudian nak bagi tahu itu ini, tak payah. Minta maaf lah. Orang lelaki lain boleh lah. Saya tak ada. Nak tahu datang jumpa. Jangan tanya macam tu. Tempat tu, Smairaf saya terbuka ada. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, mak ada. Main datang. Main datang jumpa. Janganlah marah Ustaz, tanya je. Tak marah. Tak marah. Tapi nak bagi tahu, ada setengah orang, Puan Alia, Puan Alia Nur, ada setengah orang, bila saya bercakap macam ni, alah Ustaz cakap lebih, isteri dia pun kerja, dia pun kena, tolong sikit. Tak ada. Nak main sini datang jumpa. Tu maksud saya. Sebab itu, bukan kata, bila saya isteri seorang, bila kita cakap didik isteri, lah Ustaz isteri berapa orang? Nampak tak? Sebab itu, saya, ni nak cerita pasal saya lah sekejap. Bila kita nak ahlinya, nak belajar dengan ahli. Ustaz-ustaz, asatizah semua cakap belajar sanad, guru-guru yang tepat. Sanad tepat ni patutnya, maksudnya yang buat. Contoh, nak suruh didik isteri, pastikan isteri yang tukang cakap ni, dididik.
Nak isteri yang terdidik, bukan isteri seorang tau. Kalau kita nak suruh orang didik isteri seorang, itu bukan didik. Sebab tu Nabi SAW isteri ramai. Sebab nak menundukkan nafsu perempuan ni. Bukan kahwin tu sebab saya cerita kahwin lagi. Bukan sebab suruh orang nak kahwin lagi. Tak, saya bercakap suruh didik. Apa yang saya keluarkan ini adalah untuk mendidik. Jadi terbukti si utama, kedua, ketiga. Dah terbukti. Faham? Jadi saya nak jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Sebab itu, kena duduk pada ahli. Isteri ini kenapa ramai? Sebab nak didik, nak bukti, nak tundukkan. Supaya kita bercakap itu ada bukti. Tak nak bercakap sekadar main jaga-jaga perasaan. Tak ada. Dunia sekarang melabel isteri yang tak bekerja sebagai pemalas. Sedangkan berada di rumah juga penuh dengan masa dengan kerja. Saya nak bagi tahu yang pemalas itu adalah isteri yang melabel itu. Sebab dia malas nak buat kerja rumah. Itu je. Dia malas nak buat kerja rumah. Itu dia sebenarnya. Okey? Ada yang cakap Puan Nurul Azrin bukan kata malas. Isteri yang ni orang dulu isteri yang tak ada pelajaran. Dia cakap macam tu. Isteri yang tak ada pelajaran, dia kata. Isteri tak ada pelajaran, yang kamu lahir dengan siapa? Ada orang lelaki cakap tu. Dunia akhir zaman. Macam-macam. Jadi, kita akan tundukkan. Kita antaranya akan letakkan kembali isteri-isteri yang mana tidak terkesan dengan dunia ini. Itu isteri yang paling mahal sebenarnya. Ramai orang pegang Nabi tak kahwin lain selama mana Khadijah masih ada. Tuan Izul, boleh pegang macam tu? Boleh tak kahwin lain? Tapi pastikan tak marah-marah, tak bergaduh. Ini tak kahwin lain. Suruh je berpegang. Nas Nabi pun tak cakap. Saya suka tu statement tu. Tuan Izul cakap, kalau betul nak ikut Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, jangan bergaduh. Fikir logik lah. Ini nak jadi si utama, nak jadi si Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, tapi buat pening kepala suami. Itu bukan Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, sewaktu dengan Nabi tak bergaduh. Ini isteri utama adalah kuat bergaduh, kuat menyalah lah tu, kuat condemn lah tu. Apa Sayyidina Khadijah macam tu? Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha yang pertama menerima Islam. Hukum Allah Ta'ala. Itu Nabi buat dengan hukum. Bukan Nabi suka-suka buat. Nampak? Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Ini dah belajar tinggi-tinggi, kalau tak kerja sayanglah. Oh, belajar untuk kerja je lah. Inilah dia panggil hilangnya nilai ilmu. Belajar bukan untuk ilmu, belajar untuk kerja. Belajar tinggi-tinggi tak kerja. Lepas tu kerja bukannya tinggi pun, kerja rendah. Apa macam? Puan Alia Nur. Tinggi seseorang itu ada pada kedudukan dia di mana kat dunia ini. Jangan tinggi nampak tapi maruah hilang. Buat apa? Anda belajar tinggi-tinggi tapi maruah tak ada. Nak cakap apa? Yang mahal tu maruah. Belajar tinggi, kerja tu option. Kalau kerja, kerjalah. Tapi jangan sampai jual maruah ataupun jual diri untuk dunia. Sampai kena sibukkan diri dengan dunia, tunjuk aurat. Habis kita bagi kat dunia. Apa tinggal pada diri kita ni? Belajar tinggi-tinggi untuk gimana? Apakah tujuan belajar? Apakah tujuan belajar? Nampak? Ini Mak Razak ni biar dia hurul ain wadah. Saya dah cakap itu hari dah. Dia dah minta maaf itu hari. Saya sentuh bab Allah dulu. Tengok ni tipulah kau sekarang, kita tak ada nak perhatian ke apa. Ustaz buat apa sekarang? Pada itu hari saya perhati. Awak dah mesej dengan saya. Ni saya cakap terbuka ni. Kata nak belajar, nak tumpang ilmu. Belajar buat cara betul-betul lah nak belajar. Ramai lagi orang kat dalam ni nak belajar. Itu hari saya dah tulis, saya komen dah kat Mak Razak ni. Jangan sampai saya blok lah. Sebab dia sentuh tentang hal-hal agama, tauhid.
Saya raikan je, saya tengok je. Kalau nak tanya-tanya macam tu, kan ada WhatsApp saya. Kan ada WhatsApp saya. Saya WhatsApp direct. Ataupun call saya. Ustaz buat apa? Boleh? Okey. Jangan. Dekat live-live ustaz-ustaz lain pun sama, Tuan Mak Razak. Anda apa ada masalah apa-apa? Tak apa, saya nak tumpukan anda satu minit. Ada masalah apa? So, bagi tahu saya. Masalah tak kahwin lagi ke? Masalah bercerai ke? Nak cari pasangan? Nak cari pasangan ke? Bolehlah nanti mana-mana yang single-single tu tolong. Apa yang benar, adab saya buat benda yang benar. Jangan kata kat orang. Ini anda mengundang sebenarnya. Bila orang lain tegur, anda bercakap macam tu. Ni anda tanya saya kan, ustaz buat apa sekarang? Kan tak elok kalau orang nampak macam tu. Betul anda delete pula komen huruf ain tu kenapa? Ni last warning Mak Razak. Itu hari awak itu hari kata nak belajar untuk ilmu kan. Itu hari cakap nak belajar untuk ilmu kan. Itu hari dah kata Allah lontar lah apa. Ada masalah apa bagi tahu. Bagi tahu masalah awak apa. Okey, saya ingatkan dia delete. Minta maaf Mak Razak. Jaga keharmonian kita dalam berjemaah ni jaga. Itu hari lagi. Jangan komen yang benda-benda yang timbulkan provokasi orang. Kita ni kan terbuka ni Jangan komen benda-benda yang boleh timbulkan provokasi. Okey? Baik, jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT khair. Mak Razak ni juga berada begitu di live ustaz lain. Motinya dia ajar hantar ustaz. Itulah tu. Mungkin saya lah masa ni nak sentuh ni. Ustaz lain mungkin dia buat tak tahu je kan. Tak apalah. Mak Razak teruskan. Saya takkan blok lah. Tapi hati-hati. Kalau saya tegur jangan marah. Teruskan. Baik. Kalau boleh duduk tu maksudnya alhamdulillah lah. Tapi janganlah. Kita nak belajar, sebenarnya kita nak berkongsi ilmu. Kita tak nak mengeluarkan apa yang terbuku dalam hati. Baik. Jadi minta perhatian. Sampai siapa tu Ismail. Baik, jadi sebenarnya yang mulakan ta'ala khair. Mak Razak, tolong Mak Razak. Dalam live saya perhatikan. Mungkin dalam live ustaz lain, anda boleh buatlah. Tapi dalam live ni, saya tengok, saya perhati. Okey? Belajar betul-betul. Kalau nak bagi komen betul-betul. Itu saja. Baik, insyaAllah. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah SWT. Maka kalau kita buat kesimpulan, kita lihat bagaimana sifat kita dalam membentuk hidup ini. Membentuk dengan kita menundukkan nafsu kita. Tundukkan nafsu dan hal-hal berkenaan dengan dunia ini yang kadang-kadang membuat kita tidak fokus dalam nak menundukkan nafsu. Tapi bila kita ada perbincangan macam ni, bila ada perbincangan dua hala begini tuan-tuan, maka sebenarnya kita tahu apakah perbincangan tentang nafsu. Apa perbincangan tentang nafsu itu. Seperti mana kita dah bincangkan tadi. Jadi sekarang ni kita kena betulkan hala tuju kita. Sekiranya dunia tu ada pada diri kita, maka janganlah kita mengikut dia. Malah kita kena bakar dia dengan perkara yang menyakitkan dari sudut nafsu itu sendiri. Sebagai contoh, kita tidak raikan dunia. Kita buat macam biasa je. Maka itu sangat nafsu tak suka. Sebab nafsu ni sukakan perhatian. Nafsu ni sukakan kepada kemegahan, perhatian, kemegahan. Itu kerja nafsu. Nampak? Dan nafsu tidak suka untuk kita taat. Nafsu tidak suka kita penat-penat untuk taat. Jadi kalau kita boleh
berpenat-penat untuk taat, maka itu satu tuntutan yang baik. Teruskan sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Baik, jadi tadi ada Puan dia tanya pasal Lailatul Qadar sikit. Disebut tentang Lailatul Qadar ni banyak fadilat yang kita boleh sentuh. Cuma saya nak bagi tahulah sikit Puan Alian Nur. Lailatul Qadar ni, kalau kita ambil secara ibrah, mencari Lailatul Qadar itu pada malam yang telah digaris pandukan bagi Nabi SAW, itu malam-malam ganjil. Satu. Kemudian para ulama telah mensyarahkan keadaan-keadaan waktu malam 1, malam 3, malam 5. Ada ulama syarahkan. Cuma saya nak tekankan di sini adalah sifat malam itu. Sifat malam itu. Apa sifat malam itu? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sifat malam itu adalah sejahtera sehingga ke terbit fajar. Sifat malam ada orang ditumpu kepada keadaan besoknya. Tak apalah. Keadaan besoknya ada juga ulama syarahkan cahaya kaki langit tak ada, dia redup. Mungkin. Tapi nak bagi tahu, saya nak tumpu kepada sifat malam Lailatul Qadar. Sifat malam Lailatul Qadar itu adalah sejahtera. Sejahtera. Baik, sebelum kita nak mencari Lailatul Qadar, malam yang sejahtera, carilah kesejahteraan di dalam diri kita. Itu dipanggil cari Allah. Cari Allah. Jadi di saat anda mencari kesejahteraan dalam diri, anda akan ditemukan dengan malam yang sejahtera. Itu kata kunci. Alamak Ustaz, macam tak sejahtera je hati ni. Alamatnya begitulah. Takkanlah kita nak jumpa tuanku dengan baju kotor-kotor. Sifat dia mudah. Takkan kita nak jumpa tuanku dengan baju kotor copan camping. Kita nak jumpa raja, mesti dengan berpakaian elok, walaupun kita bermasalah. Bermaksud, sepatutnya kita kena faham. Kita kena mencari tenang di dalam jiwa. Kemudian kita akan bertemu pada malam yang menenangkan. Orang yang jiwa kacau, datanglah tu Qadar macam mana pun, dia takkan rasa. Dia takkan rasa malam tu tenang. Tak ada. Sebab tu kena mintakan Allah bagi hati tenang. Bagi ya Allah hati tenang. Sejahtera kan. Bukan daftar My Sejahtera. Bukan daftar My Sejahtera. Ustaz, saya dah daftar My Sejahtera. Ustaz, tak jumpa pun sejahtera. Itu kamu dijumpai nanti. Cari sejahtera. Dan ini bukannya perjalanan sehari. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sebab itu sepatutnya, kita boleh rasa tak itu malamnya, dia bukan rasa-rasa dah. Sebab itu dipanggil rahsia. Malam tu rahsia kan. Nabi suruh cari je. Jadi, kita tak perlu agak menganggap. Mungkin ada agak-agak, tapi cukup kita fahamkan diri kita. Fahamkan diri kita untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Benar. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu antaranya. Itu sejahtera tu. Kita terdiam. Kita tenang. Cari tenang sebelum jumpa malam yang tenang. Ya. Binalah ketenangan sebelum berjumpa dengan malam yang penuh dengan ketenangan. Susahlah Ustaz kalau malam tu rahsia. Lepas tu jodoh rahsia pun ada Imam Sufaat. Dah kahwin belum? Nak tanya, minta maaf tanya. Jodoh rahsia kan? Susah tak? Kahwin juga kan? Kalau mudah, tak indah lah. Susah itu indah. Kalau malam Lailatul Qadar dah macam malam Isnin, asyik malam Isnin ni malam Lailatul Qadar. Anda appreciate tak malam Isnin? Tak ada lah, tidur berdengkur. Tak apalah, minggu depan ada malam Isnin lagi. Kalau lah malam tu macam malam-malam hari biasa. Hari Isnin, hari Selasa, malam ada malam Selasa. Ni malam apa? Malam Jumaat. Ni malam apa? Malam Rabu. Macam tu. Dah tu.
Di mana appreciate-nya? Tak adalah appreciate. Susah itu. Apa? Sebab itulah rahsiakan diri anda. Baik, jadi sinar jemaah yang muliakan Allah SWT. Begitulah dia dalam perbincangan kita, insya-Allah. Moga-moga Allah rahmati kita semua dan teruskan istiqamah dalam kehidupan ini, dalam kita membina baik. Dalam kita nak membina kehidupan yang berbaki tak tahu sampai bila, tapi kita teruskan istiqamah. InsyaAllah habis Ramadan kita akan terus kepada kembali jadual seperti biasa malam. Nanti saya akan update dan itulah. Ramadan pun tinggal beberapa hari lagi. Jumpa malam ni, kita ada kuliah hari malam ni, insya-Allah. Khair. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak. Kita bertemu pada malam ini pada pukul 11 dalam siri Ihya Ramadan at Qiyamul Lail. Maksud saya setiap orang tu terdapat. Ya, dia hari dia standard. Dia bukan setiap orang berbeza, tak. Hari tu satu standard. Standard je. Alhamdulillah. Jadi itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.